Assalamualaikum and good morning everyone. Today we are going to cover for chapter 5 which is algebraic representation and manipulation. If you look at this topic, actually the name of the topic is same with chapter 4, right? But this chapter 5 we learn extended for the subtopic from chapter 4, which is we have to rearranging of formula, and the second one you will learn about more complicated formula. Okay, dekat sini you akan belajar macam mana you nak menyusun semula formula itu, bergantung kepada depends on the question, depends kepada subjek apa, variable apa sebagai subjek. Okay, let's say we have example here. Example 1, make m the subject of this formula. This formula. So this one kita panggil formula. Kita ada formulanya adalah t equal to m minus 3. Okay, if you look at here, t kita panggil sebagai subjek. T ni kita panggil sebagai subjek. So sekarang ni subjek tu dia karakteristik dia, kita nak jadikan dia subjek, dia mesti adalah single positif of variable. So kat sini dia tidak boleh lah kalau negatif t equal to m, so let's say negatif 3. So subjek dekat sini kalau awak tengok dia adalah negatif, tak boleh. So kena pindah juga negatif ni. Macam mana kita nak pindah? Macam mana kita nak jadikan dia positif? Of course lah kita kena bahagi dengan negatif 1. Am I right? Okay, so ni adalah ciri-ciri yang penting macam mana you nak jadikan dia subjek. Dia mesti single, dia tidak boleh t square, let's say t square cannot, dia kena single, tunggal. Dia kena tunggal like this lah, t equal to m minus 3. This is original formula, but the question asks we make m as the subject. Okey, macam mana kita nak jadikan m sebagai subjek? Maknanya kita kena rearranging this formula. Macam mana nak, kita kena pindah lah konsep dia. Pindah, maknanya m ni dah jadi di depan, di sebelah kiri. Okey, sekarang ni do you know, kalau kita nak pindah, let's say lah di kanan dia positif, when dia move to other side dia akan jadi negatif. Kalau di kiri, di kanan dia darab, operasinya darab, kalau dia pindah ke other side dia kena bahagi. Dia opposite with operation. Kalau kita move other side, dia mesti akan jadi when we solve, dia kena opposite operation. Okay, so try we look at for example 1. We have t equal to m minus 3. Maknanya sekarang kita nak jadikan m sebagai subjek. Okay, maknanya m tu mesti duduk dekat left hand side, dia kena single, dia kena positif. Okey, macam mana kita pindah? Okey, daripada sini macam mana teacher pindah? Pindah satu-satu. Okey, sekarang ni yang mana nak jadikan subjek, kita pindah ke sebelah kiri. Yang mana yang bukan subjek, dia mesti pindah semua di sebelah kanan. Okey, tengok macam mana teacher pindah. So daripada sini teacher akan pindah. Okey, daripada sini dia akan jadi negatif m. Okey, di sebelah kiri, left hand side. So
T akan jadi pindah sebelah kanan sebab sekarang dia nak M dah sebagai subjek. Okay, so T ni kalau tengok dia single, dia adalah positif. Kalau dia move to other side, dia akan jadi negatif. So dia akan jadi, the answer become negative T minus 3. Minus 3 ni maintain sebab dia tidak berubah ke mana-mana. Okay. So from here, kalau tengok dia not the final answer because kita kena tengok balik apa properties we want to make the variable as subject. Dia mesti single, dia mesti positif. So kalau kat sini, do you know negative M? That's mean negative 1 times, do you know? Negative 1 times M. Sebenarnya dia comes from negative 1 times M. Okay, so kalau kita nak jadikan dia positif, bermaknanya kita boleh apa? Kita ada dua cara kan? Mungkin kita boleh darab dengan negatif 1. Maknanya semua ni, equation ni kita darab dengan negatif 1 semua. Ataupun kita nak pindah dia, kita boleh, bila kita pindah negatif 1 sini, hubungan dia negatif 1 darab dengan M, dia akan darab. Bila dia move to other side, dia akan jadi bahagi. Ataupun kita bahagi dengan negatif 1. So dekat sini dia ada dua cara lah. Sama ada you nak darab dengan negatif 1 ke semua dalam equation ni, ataupun you nak kena bahagi. So let's say lah teacher guna darab negatif 1. Okay, so sekarang ni cuba kita tengok. Okay, this original, right? So let's say teacher nak guna alternatif yang pertama, kita darab dengan negatif 1 semua. Okay, so semua ni kita darab dengan negatif 1. So negatif M times negatif 1, kita akan dapat positif M. So negatif T times negatif 1 become positif T. Okay, so negatif 3 times negatif 1 become positif 3. Okay, inilah jawapan dia kalau teacher guna alternatif yang pertama. Kalau teacher guna alternatif yang kedua, kita bahagi, we divide by negative 1. Okay, macam mana? So negative M, okay, this is original, right? From here, okay, we rewrite again. So M negative T minus 3 over negative 1. So that's mean negative T over negative 1. Okay, minus 3 minus 1. So here, same also we get the answer negative T over negative 1. We get the answer positive. So here, minus 3, negative 3 over negative 1 become positive 3. Kalau you tengok the final answer sama. Boleh. Di sini dia apply directed number juga kan. Begitulah cara macam mana kita nak jadikan, kita nak rearranging of formula. Okay, untuk this part dia sangat senang lah. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan second subtopic more complicated formula? Okay, yang ini kita akan belajar next class. Sebab teacher nak you belajar dulu yang ni. You nak kita buat formula yang sangat senang lah dulu. Kalau you dah master yang tu, baru kita proceed kepada more complicated formula. Okay. Okay, maybe okay, I try to show you another example.